Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini semua? Sihat? Alhamdulillah. Semoga anda semua sihat di musim-musim PKP COVID-19 ni. Saya harap semua menjaga kesihatan supaya kita boleh belajar dengan sempurna. Okey, hari ini kita akan teruskan kepada novel tawanan Komando Kaukasus di bawah subtopik gaya bahasa dan diharapkan anda semua dapat menumpukan perhatian dalam pembelajaran hari ini. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa itu dikenali sebagai cara penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam sesebuah karya. Gaya bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran atau pandangan terhadap persoalan yang dikemukakan dalam karya tersebut. Seterusnya, jenis-jenis gaya bahasa. Kita pergi kepada aliterasi dan asonansi. Aliterasi dan asonansi mempunyai sifat yang sama, iaitu perulangan bunyi huruf. Aliterasi, perulangan bunyi huruf konsonan, iaitu selain daripada huruf vokal. Contoh, derup, derap, bunyi dari denai. Perulangan bunyi huruf konsonan D. Asonansi ialah perulangan bunyi huruf vokal. Huruf vokal iaitu A, E, I, O dan U. Sebagai contoh, baik sedikit tetapi berjimat. Perulangan yang berlaku pada huruf I. Baik, seterusnya kita pergi kepada anafora, epifora, responsi dan repetisi. Anafora, epifora, responsi dan repetisi mempunyai sifat yang sama, iaitu melibatkan perulangan sesuatu kata atau frasa. Cuma kedudukan sahaja yang berbeza. Kita pergi kepada anafora. Perulangan sesuatu kata atau frasa pada permulaan baris dan berturut-turut. Contohnya, pergilah kedukaan, pergilah kesedihan. Pada baris yang berturut-turut dan pergilah berada di permulaan baris. Okey, seterusnya kita pergi kepada epifora. Epifora, perulangan sesuatu kata atau frasa pada akhir baris dan berturut-turut juga. Contoh, maafkan kami wahai ibuku, janji ini kukotakan. Perulangan berlaku pada kata ibuku yang berada di akhir baris dan berturut-turut di antara dua baris. Okey, seterusnya, responsi, perulangan sesuatu kata atau frasa pada pertengahan baris dan berturut-turut. Contoh, keriangan kian terputus, keriangan kian terhapus, yang melibatkan perkataan kian yang berada di pertengahan baris dan berturut-turut. Okey, akhir sekali, repetisi. Repetisi perulangan kata atau frasa di dalam karya. Contoh, kita mudah lupa. Yang ini diulang dalam baris atau rangkap yang berlainan, tidak secara berturut-turut. Baik, kita fokus pula kepada rima, diksi dan inversi. Apa itu rima? Rima ialah keselarasan atau persamaan bunyi pada kata atau suku kata terakhir dalam sesuatu ayat atau baris. Terdiri daripada rima awal, rima akhir. Contoh, biar aku berdiri menunggu sesuatu yang tak pasti. Rimanya pada I yang mempunyai keselarasan dan persamaan pada akhir baris. Kita pergi kepada diksi. Diksi pemilihan kata-kata dalam sesebuah karya untuk menghidupkan peristiwa dan watak. Sebagai contoh, istilah Arab, Assalamualaikum. Dan contoh lain antaranya ialah istilah saintifik, istilah Inggeris dan pelbagai lagi. Kita pergi kepada inversi. Inversi iaitu pembalikan susunan kata dalam ayat.
Contoh, semalam aku keresahan. Sepatutnya aku keresahan semalam. Baik. Terus kepada hyperbola, metafora dan personifikasi. Apa itu hyperbola? Iaitu ungkapan atau kiasan yang berlebih-lebihan daripada maksud sebenar. Contohnya, kemarahan meletupkan gunung. Metafora, pemakaian kata-kata yang menyatakan maksud lain daripada makna sebenar. Metafora ini wujud melalui gabungan konkret dan abstrak. Contoh, kota terpenjara, hati mewangi. Yang ini kota sebagai konkret, terpenjara sebagai abstrak. Personifikasi. Personifikasi ialah pemberian sifat manusia kepada benda tidak bernyawa. Contoh, jiwaku melonjak keriangan. Angin bernyanyi, riang. Bernyanyi adalah sifat kepada manusia tetapi diberikan kepada riang, iaitu riang tidak bernyawa. Akhir sekali, kita fokuskan kepada simili dan singkup. Apa itu simili? Simili ialah pemakaian kata-kata yang perumpamaan secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan. Biasanya, simili menggunakan perkataan seperti umpama, bagai, ibarat dan lain-lain. Contoh, bagai kera dapat bunga. Singkup. Singkup ialah pemendekan sesuatu kata dengan menggugurkan satu atau lebih huruf. Contohnya, tak yang berasal daripada perkataan tidak, saja yang berasal daripada perkataan sahaja. Baik, seterusnya kita ke latihan pengukuhan. Okey, baik, kita tengok pada soalan nombor 1 iaitu tiba-tiba sahaja Puan Lee meracau-racau seperti orang hilang akal. Ya, okey, itu soalannya. Jadi, cuba kita lihat sama-sama apa kata kunci yang kita boleh klasifikasikan jenis gaya bahasa yang sesuai. Ya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ada perkataan apa di sini? Ada perkataan okey, nampak tak tu? Perkataan apa tu yang saya tunjuk tu? Seperti, seperti. Seperti. Jadi, perkataan seperti ini, jika kita lihat, seperti orang hilang akal. Kalau kita lihat, apakah jenis gaya bahasa yang sesuai untuk soalan ini? Untuk soalan ini. Seperti. Bila seperti, dia adalah tergolong dalam jenis gaya bahasa simili. Kenapa? Dalam simili, kita ada beberapa perkataan yang kita boleh klasifikasikan di dalam simili. Contohnya seperti, umpama, Okey, itu dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Kamus hidupnya. Dia mengandungi 2 perkataan. Okey, yang pertama perkataan ni, dia berbentuk apa? Berbentuk konkret. Konkret. Dan yang ini adalah abstrak. Jadi, konkret dan abstrak berjumpa, dia dinamakan sebagai metafora. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga. Sekaligus menghalau debaran yang memukul dada. Di sini ada apa ni? Menghalau ni. Menghalau ni sifat manusia. Debaran ni sifat manusia ke? Tak. Dia benda bukan hidup. Menghalau sifat manusia kita berikan kepada benda bukan hidup. Jadi dinamakan sebagai apa? Personifikasi. Okey, awak boleh tengok ada 3 soalan lagi yang saya akan tinggalkan. Soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Awak boleh teruskan menjawab untuk habiskan, untuk menguji awak punya kefahaman untuk pembelajaran hari ini. Okey, itu saja untuk
latihan pengukuhan. Okey, semoga anda semua memperoleh manfaat terhadap ilmu yang awak pelajari hari ini, terhadap ilmu yang saya telah sampaikan. Terima kasih kerana meminjamkan telinga dan mata anda. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.